Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayat yang ke-12. Jadi kesimpulan ayat ke-11 sebelum kita masuk ayat ke-12, iaitu ayat hujung tu ayat hujung tu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dengan ayat dia yang maha mendengar, dia yang maha melihat. Jadi ayat lafaz pertama tu, tiada satu yang menyerupainya ni, untuk membantah kaum musyabbihah dipanggil. Untuk membantah orang yang menyatakan Allah menyerupai makhluk. Senang bagi bahasa Melayu lah, senang. Makna dua lafaz ni untuk bantah dua pahaman. Kalau kata Allah tidak menyerupai makhluk, membantah orang yang mengatakan Allah menyerupai makhluk. Kalau dia kata Allah maha mendengar, Allah maha melihat, membantah kaum yang meniadakan sifat bagi Allah. Allah tak ada sifat. Mana pahaman ni wujud lah, pernah wujud. Jadi dua ni kita faham. Allah kalau terbayang sesuatu, semua makhluk lah ke? Hak terbayang makhluk lah ke? Hak terbayang tu Allah gini, semua makhluk lah ke tu? Sebab segala kita terbayang ni makhluk lah. Bukan Allah. Yang kedua, Allah bersifat, menafikan Allah tiada zat yang tiada sifat. Ayat 12, miliknya lah maqalid, asal miqladun, jamak dia maqalid. Udah miqladun ni perbendaharaan. Apa dia perbendaharaan? Aset. Kan? Betul tak? Betul tak? Cikgu ni. Betul tak? Aset. Betul tak aset? Perbendaharaan ni bahasa Melayu. Apa dia? Aset ke? Perbendaharaan. Kekayaan ni. Betul? Bendahara kan? Betul. Ada nak takut tak serupa. Tertanya tu. Sebab bendahara ni harta ni. Kan? Bendahara jaga harta negara Bendahara Kalau Menteri Kewangan tak. Tapi kalau perbendaharaan, mana aset? Aset. Yang jaga aset negara ni, yang jaga bahagian-bahagian yang berkira-kira aset negara ni Menteri Kewangan. Kalau Malaysia ni perbendaharaan. Jadi dalam daurah, guru kita beritahu nak tahu, nak jelas sejauh mana
kekayaan Allah Ta'ala ni, kalaulah bumi ni jadi susu, kalau bumi ni kan jadi susu belaka, baru setanding dengan setitik susu kat syurga. Setitik susu dekat syurga. Nak kalaulah jumlah susu ni sejumlah satu dunia ni susu belaka. Kan? Kalau nak banding dengan syurga ni setitik baru. Kita nak kumpul duit belaka jutawan Malaysia lagi lah. Jutawan dunia pun bukan minit dia belaka. Tapi kalaulah dia ni seluruh dunia ni dia harta dia bertukar jadi susu belaka, dia nak beli susu syurga ni setakat setitik je baru. Setitik je baru. Lepas tu kalau susu syurga nak banding dengan perbandaran Allah Ta'ala, susu syurga pula ni. Tadi susu dunia. Kalau susu syurga nak banding dengan perbenaran Allah Ta'ala, hak sebenar. Syurga ni nak apa tu, nak bandingan apa tu perbenaran Ta'ala ni baru setitik baru. Dia nak ibarat macam nak beli nilaian harta aset Allah Ta'ala ni, kalau campur semua syurga tu baru setitik. Kan? Mana kalau semua syurga ni nak banding dengan aset Allah Ta'ala, setitik baru. Barat gini lah tak. Kalau bumi ni nak beli nilaian syurga, setitik je. Kalau syurga ni semua belaka, campur-campur belaka, nak banding dengan harta Allah Ta'ala, setitik je. Gitu. Nampak tak? Baru kita faham. Lahu maqalidus samawati wal ard. Tuhan kaya. Maknanya kalau dia bagi syurga kepada semua makhluk dia dengan begitu semua, tak terjejah pun aset dia. Tak terjejah pun aset dia. Kita ni kadang-kadang masalah sekarang ni, kadang-kadang tak, kita tak pulut tu sebab kita tak tahu nilai. Quran ni kekayaan kita. Allah turunkan Quran ni, mana nak bagi kaya belaka. Sampai Allah wajibkan Nabi ni sebar belaka. Siapa-siapa yang bersedia untuk terima, jadi sahabat Nabi. Bila sebut sahabat Nabi ni paling kaya kat syurga. Orang paling kaya kat syurga satu Nabi. Kan? Lepas tu para Nabi. Lepas tu orang-orang yang rapat dengan Nabi. Semualah kan. Biasanya apa tu orang yang kedua ni orang rapat dengan orang yang pernah rapat dengan Nabi lah. Dalam hujung surah juzuk 10, hujung juzuk 9, Allah beritahu orang yang tafsir Quran ni macam sampah. Al-khabis Allah sebut. Al-khabis. Allah tafsir Quran ni, Allah kata seolah dia menyampahkan diri dia. Maksudnya mensampahkan diri tak? Bahasa Melayu tak? Mensampahkan diri. Tak sedap uji. Menyampahkan diri dia. Jadi orang yang tafsir Quran ni, dia telah menyampahkan diri dia. Dia mensampahkan diri dia. Tu. Ayat tu kalau tak dengar orang malam tak faham. Dia kata kampung sumpah setempat. Jadi bila mana neraka ni diibarat tempat pembuangan sampah. Tengok tak lori
Dia ambil sikit-sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit, lepas tu bos tempat. Itulah nilaian orang yang mati tak ada Quran. Dia kumpul lah. Maknanya ibarat dunia ni sama mati, Allah kumpul. Sama ada kumpul ke bawa ke syurga atau kumpul tahu ke neraka. Siapa dia yang kumpul tahu ke neraka ni? Yang tak ada Quran. Mana tak ada Quran ni, siapa tak ada nilai. Dari diri kita ni najis belaka ni. Kita ni najis belaka. Cuma kita sembahyang buat najis tak? Bawa duduk dalam. Kalau tubik luar tak boleh. Masalahnya bawa juga duduk dalam. Sebab kes duduk dalam dimaafkan. Kes duduk dalam dimaafkan. Cuma istilah bawa dalam fiqah ni kat luar. Kan? Bawa najis. Bawa duduk kat luar tu tak dibenarkannya. Duduk dalam dibenarkan. Kalau duduk dalam pun tak boleh. Tak boleh menghadap Tuhan kita. Maknanya tak boleh. Hak dalam pun kena buang belaka. Jenuh kita. Darah pun najis. Macam mana? Taik najis dah. Darah pun najis. Barang dalam najis belaka. Walaupun baru masuk, kau tu muntah. Dah najis. Apa bayangkan? Nak kata kita tak bincang dusuk rekah. Nak kata diri kita najis belaka. Kalaulah bukan kerana maksud La ilaha illallah duduk dalam hati kita. Maksud tu La ilaha illallah tu lafaz. Maksud tu dalam Quran. Kalau kita sebut La ilaha illallah, orang sebut belaka. Kan? Sebut belaka. Tapi kalau tak faham huraian Quran. La ilaha illallah ni huraian Quran. Dan Muhammad Rasulullah ni huraian hadis. Maksud La ilaha illallah Quran. Kalau Muhammad Rasulullah Quran juga, tapi umum, lebih khusus hadis Nabi. Jadi kalau kita tak mengaji makna Quran, tak faham, terserah. Ada sensitif sikit sejauh ni. Mungkin ada kita terlibat ke apa, tapi tak apalah, ada sentuh. Sebelum berlaku waktu fatwa keluar Asmaul Husna ni nota-nota dia bagi kita tahu jumpa tu nota-nota tu tengok tahu ada nak share dalam tu fatwa Pulau Pinang dengan 9 Prof tu yalah dia Prof tak salah cuma istilahnya masa dia sebar nota tu anda rasa something lah merasai. Sebab anda pernah tanya Maulana, kalau betul-betul lagu ni Maulana tak boleh menetapkan. Anda ajar kan? Mana nama-nama Allah ni kan? Kita boleh seru nama-nama, mana-mana nama untuk mana-mana hajat. Untuk bila-bila masa tu. Kita tak boleh nak tetapkan orang banyak mana. Macam apa tu, untuk fadilat ni seru nama ni, tak boleh. Sekati orang. Kita nak tetap untuk kita tak apa. Nak macam mana tak apa. Nak macam passion macam mana tak apa. Tapi nak tetap untuk orang lain tak boleh. Kalau benda tu tak boleh, kita tetap, dia racun untuk pada kita. Lama-lama dia heret lagi. Sampai tahap dia akan berlaku mimpi. Akan berlaku apa tu bentuk-bentuk jelmaan yang kadang-kadang seseorang tu akan teruja. Dia ingat anugerah. Dia akan heret lagi. Kan sampai tahap kalau sampai tahap kalau keluar fatwa tu berat ada nampak dari sudut tu ya, sudut anda tahu dah benda ni lama-lama jadi racun kepada Tuhan. Kalau kita nama-nama Allah ni, kita nak sebut nama apa tak apa. Passion macam mana tak apa. Banyak mana tak apa. Hajat mana tak apa. Tapi nak tetap orang bentuk lagu ni kena lagu ni. Ini tak boleh. Surah ni, dalam surah ni kita kaji tak boleh kena tak boleh. Kena tu Allah Nabi boleh.
Memang lah itulah. Dia itulah kata perbuatan Islam dia nama. Boleh jadi betul tak betul. Sebab tu apa tu Yakin keluar apa tu etika tu. Tapi etika dia sekadar je lah. Quran etika, Quran je kita. Jadi kalau orang yang tak mengaji Quran, dia tak faham etika ni. Dia masalah sekarang ni. Kalau kita tetap untuk orang hanya satu hal, kita pun hanyut. Kita pun hanyut. Dia akan berlaku teruja dengan benda-benda yang dia dapat tu. Dia ingat anugerah, perangkap. Anda tahu, macam banyak ikut. Murid kita banyak ikut. Tapi kita nak nasihat, sebab kita tolong kelah dah. Kita bukan nak tuju kepada orang. Kita nak tuju pada barang. Orang kita nak selamat. Orang ni dia boleh berubah A ke B kan. Kita mudah-mudahan orang ni mana-mana pun Prof tu sendiri kita mudah-mudahan kita nak dia balik dengan selamat. Dia boleh mikir. Sebab kadang-kadang ujian bagi dia lah. Sebab orang ni kalau kita tegur memang dia rumit sikit lah. Dia nak balik ke makan. Bagi dia kita ni berprasangka lah. Sebenarnya bukan lagi prasangka bila ada tulisan. Kan? Mana majlis ni dia bukannya main kodak-kodak lagu tu. Dia kena majlis nak menghapus satu perkara, tahu tak? Majlis ke Jakim ke, dia ada etika dia. Etika undang-undang. Apa dia? Dia kena rekod apa tu, dia akan ambil video-video percakapan kita. Video-video, audio, lepas tu kan metod Quran juga. Segala kalau nak hukum seseorang itu salah atau betul, mesti ada video, mesti ada tulisan. Dan tulisan tu akan buat ke mahkamah. Mahkamah dia. Lepas tu mesyuarat. Macam mana ni? Daripada ni tengok. Baru dia keluar kenyataan tu. Dia keluar fatwa tu. Dia tak boleh kata dengar orang kata. Dia bila-bila contoh ada orang kata contoh. Ustaz Ahmad Razali ni ada buat ajaran semasa. Contoh tak? Dia akan hantar spy pergi seorang. Dengar ucapan dia. Sebab itulah anak ajar dah kita. Orang mengaji, orang mengajar, setiap ucapan mesti ada rujukan, sandaran. Jangan main kodak-kodak lagu tu. Bila kodak, jangan salah orang tegur kita. Kita salah metod. Setiap ucapan mesti ada rujukan. Macam mahkamah lah. Lepas itulah kita mengajar agama ni, kita kena faham, kita duduk mahkamah. Orang tafsir kita cakap lalu-lalu. Orang nak bukti, sandaran, rujukan. Siapa akan cek ni? Sebab tu ada ulang-ulang cakap metod kita. Sifat betul tak ada pada saya. Metod sifat betul tu ada pada Allah kalau dalaman kan. Kalau dalaman dia betul Quran, luaran betul Nabi. Kalau serupa dengan Quran betul dalaman, kalau tak serupa Quran salah. Luaran kalau serupa dengan Nabi betul. Kalau tak serupa Nabi salah. Jadi tak boleh kita nak kata kita betul. Kenapa betul? Sebab kita kata tak boleh. Kalau orang kata salah, orang guna hujah dia Quran kata gini. Kita kena terima. Sebelum berlaku kita, baik kita kena ajar lagu tu. Kita zat betul, sifat betul tak ada pada kita. Kita ni manusia, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kan? Betul hanya ada pada Allah dan Nabi. Kalau dalaman serupa Quran, betul lah. Luaran serupa Nabi, betul lah. Kalau tak serupa Quran, tak serupa Nabi, tak betul. Walaupun kita kata betul 1000 kali betul, takkan betul dia. Takkan dia betul. Bila beza dengan Allah, beza dengan Nabi. Itu prinsip. Kita mengaji pun kena pegang tak prinsip ni. Orang mengajar pun kena pegang prinsip ni. Yang kita kok dah heret lagi, berorang tanya tak tahu punca. Itu salah kita lah. Kita tak boleh kata kalau kita ngaji kawan tu, kita nak ngaji kawan tu kata betul. Tak boleh lagu tu. Kaedah kamu kalau betul. Kita ambil dari Tok Guru. Tok Guru bukan raja. Dia raja. Tok Guru pun kata betul. Dia kena tulisan juga. Metod undang-undang Malaysia lagu tu boleh kita contoh kalau ada ajar lah kita kita beranak. Beranak kau apa ni? Kita nak ingat anak bongsu dah. Contoh lah kita ni ada anak bongsu. Berapa tahun anak bongsu je? 10 tahun dah anak bongsu kita. Tiba-tiba beranak pula ni. Kan? Padahal
Kalau tengok muka ni kena tak ada lah anak cucu dah lah ustaz. Contoh tak? Tiba-tiba ada anak seorang ni. Apa 10 anak dah ni, anak ke sebelah. Semua orang kata, orang tahu ni apa tu, ni suami kita, ni anak kita. Kalau kita pergi apa tu bahagian pendaftaran ni, kita cek lagu tu, dia terima tak? Ni anak ke sebelah dah ni. Kan? Kata, tak percaya kalau kita ni suami kita, dia suami kita. Dia kata, bukan tak percaya, minta surat pernikahan. Betul ke tak? Betul ke tak? Agama macam tu lah. Itu agama. Mana boleh kata, ustaz dia kata, ustaz tu kata, ustaz tu kata, tak boleh. Dia tak boleh. Ustaz kata tu dia bukan metod agama lagu tu. Metod agama ni kena balik. Bila tanya ustaz, mau kata lagu ni, kalau di negara-negara yang hebat kan cara-cara ni. Kalau ada dia buat satu kitab, ada tulisan yang tak tahu mana, dia akan panggil tuan. Dia akan panggil tuan. Mana kalau dia buat buku-buku apa, dia akan panggil tuan, akan sidang. Mu kata lagu ni dia rujukan mana? Dia bagi peluang dia bercakap. Dia kena buat kitab. Lepas tu kalau dia boleh cakap, dia boleh sadar apa yang dia cakap tu, maka kita akan lepas dia. Tu ada negara-negara buat lagu tu. Jadi kemah negara tu. Tapi kalau dia tak boleh menguatkan dengan rujukan, orang yang sidang kata apa? Simpulan pengarang kita ini didapati 9 apa yang dicakap dalam kitab ni dia tidak boleh beri hujah. Gitu. Yang senang. Yang senang kita nak cakap dalam agama ni. Sudah beri hujah anda. Datang ke tulisan. Hujah anda benar. Daripada Allah dan daripada Nabi dan daripada sahabat Nabi. Rasa-rasa kalau lagu tu agama susah gitu mau. Senang nak karang kitab. Dengan jenis orang tak ada rujukan bawah ni, main tulis lagu tu. Satu, setiap kita punya hujah mesti ada rujukan. Rasa payah mana? Payah mana? Antara dua. Satu main tulis. Siapa kata betul? Kita kata. Tok guru kata. Dia kata. Tidak ada sandaran daripada hak yang berautoriti. Kita kata mufti berautoriti. Mufti dia tak boleh kata kosong. Dia kena buat salah juga. Saya kata benda ni salah kerana mendapati cangan dengan mana Quran. Tengok cara dia keluar. Semua hitam putih. Itu cara. Sebab tu kalau kita faham lagu tu kita akan lebih berhati-hati kalau nak pilih dalam bentuk-bentuk apa-apalah kan. Itu pengajaran. Dan dia jawab dah. Ada jawab dalam Facebook ada share kita. Guna kita lah. Tapi kita bagi peluang kat dia lah kan. Mudah-mudahan bila dah sekat lagu ni, mungkin dia boleh keluar Facebook lagi, tapi sekurang-kurangnya dia boleh mikir balik lah apa dia ada salah tu. Susah juga mula-mula. Tapi kita tengok nota dah mula-mula, kita tengok dah kan. Kena baca lepas mayang kan. Banyak-banyak ni. Lepas mayang ni Nabi ajar dah. Hak bagian Nabi ni. Tak boleh kita kacau kita. Dia mengecah daun pula. Tak boleh nak ajar Contoh. Mana lepas subuh nak ada dah hak Nabi ajar. Lepas asar tak boleh kita bagi hak kita, tak boleh. Nama kita ajaran amalan Ustaz Razali. Tak boleh begitu metod, tak boleh. Salah. Kacau daun dia panggil. Sebab apa asal ni Nabi ajar dah. Bagian Nabi ada dah. Mana boleh kita catat kita. Ya. Contoh, saya bekerja kilang Samsung. Saya buat Samsung. Buat nama, kalau mengajar sebut Samsung. Tapi kita buat pula barang kita, tapi kita buat Samsung. Salah ke betul? Dia undang-undang. Salah ke betul? Samsung sama tak? Sama. Bila kita guna nama Allah, nama Nabi, tak boleh ajar barang kita. Salah. Seakhirat Allah sama esok. Kena ajar Allah Nabi saja. Faham ke tak? Salah. Undang-undang. Sebut Samsung, tapi barang dia. Lepas tu, jaja Samsung juga ni. Tengok,
perkataan apa tu Samiri. Waktu dia nak jaja barang dia, dia kata ni barang Musa juga, dia lupa. Tengok. Kenapa dia kata gitu? Gitulah bentuk orang-orang yang nak cari pengaruh, dia ajar barang dia tapi sana ke Musa. Sepatutnya kena jaga barang Musa lah. Barang Musa ni barang wahyu. Apa ajar barang kita? Lepas tu buh nama Musa. Nak bagi laku juga. Buh nama dia lah. Ni metod barang punah yang lagu ni lah. Kadang-kadang Tok kenali tak? Tok kenali tak? Tahu tahu. Lepas tu orang sesat dia akan ada. Ni ajaran Tok kenali. Metod lagu tu memang gitu. Ajaran Tok kenali. Padahal Tok kenali tak tahu apa. Kenapa tak tahu nama dia? Kenapa? Kenapa molek? Tak laku lah. Kan? Kalau kita betul telus, ajar hak Tuhan. Kalau kata sebut nama Nabi, ajar Nabi kan? Kita akan sebut Quran, ajar Quran. Jangan ajar kita. Faham tak? Dia panggil tidak berakhlak. Kenapa dia akhlak dengan Allah dalam surah Fatihah? Dalam surah Fatihah ni, kita dah ulang-ulang 17 kali ni, dia ada akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi. Ada sebut dah? Tak bagi? Tak kena sebut lagi tak? Tak sebut lagi? Tak lagi ni? Takutlah lain kali. Okey, sebutkan akhlak dengan Allah dalam surah Fatihah. Hak kita ngaji ni, surah Hamid 7. Makna apa ni Hamid 7 ni? Makna iyyaka nasta'in. Hamid 7 ni nak ajar berakhlak dengan Allah. Masuk berakhlak dengan Allah, tak boleh luar biasa Allah saja. Tu berakhlak dengan Allah. Luar biasa Allah saja. Siapa yang pakai cincin sakti, kena sakti, kan, seru bambang, dia tidak berakhlak dengan Allah. Faham tak? Jadi akhlak dengan Allah ni luar biasa Allah saja. Luar biasa Allah saja. Dia seru Allah, dia nak luar biasa, boleh. Tapi kalau dia buat tak apa-apa, nak luar biasa, tu tidak berakhlak dengan Allah. Tidak berakhlak dengan Allah. Simple je, luar biasa Allah saja. Berhajat, kan? Dalam konteks berhajat, hatta ada orang dekat, bila sebut tunai hajat sesuatu masalah, tengok muka kita. Tengok muka kita. Jangan nampak muka kita ni bila tunai hajat kita, bila selesai masalah kita. Jangan ajar lagu tu. Kalau kita nak minta doa orang lain, bukan atas tajuk tu. Atas tajuk nak menghidupkan sunnah. Sebab Nabi bila sahabat pergi musafir, sahabat bila nampak Nabi nak musafir, wahai Nabi, doakan kita lah. Nabi pun bila tengok orang nak pergi musafir, doa untuk kita lah. Bukan atas tajuk tengok tuan tu sebagai apa? Selesai masalah tu dah hajat. Untuk menghidupkan hak Nabi buat. Itu je. Faham tak? Tengok muka kita ni, Ustaz, atas tajuk tu, jangan ajar. Tapi itu tak syirik besar lagi. Tapi nak ke kata lah. Sebab isu kita ganjar kan, dalam konteks agama ni tidak boleh kita kau percaya itu bisa. Lepas tu minta ke dia. Dalam konteks apa? Untuk selesai masalah kita, untuk tunai hajat kita. Kalau sebut bisa, Allah Ta'ala. Luar biasa, Allah Ta'ala. Jadi cara dia mana? Suruh Allah saja. Dalam surah An-Namli kan, kita orang yang ada ilmu dan berkitab, mulai kita buat jin. Jin apa? Jin apa nama jin tu? Jin Ifrit tak? Jin tu dia boleh angkat singgasana Nabi singgasana Bilqis sekelip mata. Mana sebelum apa tu? Bila Nabi Sulaiman bangkit, belum sempurna lagi sampai dah. Mana Allah mengakui dari sudut adatnya, jin ni dia boleh buat luar biasa adatnya.
Betul tak? Tapi hakikat dia, kan ada seorang lagi kata, saya boleh buat skrip mata. Sebenarnya Maulana cerita, dia ada khulasah daripada kitab. Kitab-kitab mana pun, kepada khulasah dia, ia akan nasta'in. Dia yakin dengan ia akan nasta'in tu, dia sikit ya Allah, sikit ya Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah ya. Kalau kaset putus pun ya Allah, kaset hilang pun ya Allah. Yang kena COVID-19 lagi, ya Allah lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga orang yang istiqamah dengan sunnah, Allah menzahirkan karamah. Orang yang istiqamah dengan sunnah, sesuatu barang sunnah ni barang yang Nabi ajar, Allah akan menzahirkan karamah ataupun ma'unah, pertolongan. Sehingga setiap kali dia ya Allah, Allah pun bagi bantuan. Sehingga dia yakin, kan, kalau jin boleh luar biasa, takkan ya Allah tak boleh. Selama ni memang tersahih sungguh. Dia buat jadi. Sebab apa? Sebab atas keyakinan dia, atas kelaziman dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maknanya ya Allah, ya Allah tu boleh menghasilkan luar biasa. Kita cuba test. Kita masalah ni bobo mana pula ni, pergi bobo ni tak selesai masalah. Doa lah kepada Allah, Allah selesai masalah. Sebut doa Allah lemah, sebut bobo laju. Nampak tak? Sebab kita tak ada perasaan seperti laki ni. Jadi surah An-Naml ni nak beritahu, nak ajar kita, kalau dengan Allah ni, kalau kita direct ke dia, kan, hebat pada jin, ifrit lagi. Jadi kalau kita ya Allah, kita harap luar biasa, boleh tak boleh? Boleh. Hak tu yang sebenarnya Tuhan nak. Kita nak cari luar biasa selain daripada dia. Cincin luar biasa lah, keris luar biasa lah, batu delima luar biasa lah. Macam itu. Taik bintang luar biasa lah. Lepas tu Anan share dalam surat, kalau tengok lah Anan share apa tu, hak yang Terengganu tu, ada orang duk percaya taik bintang. Nak cari taik bintang, taik bintang lah. Boleh kalau taik bintang ada rumah kita, jin tak masuk. Mungkin dia ambil, dia takwil daripada taik bintang jatuh, tembok jin tu kali. Mana kalau taik bintang jatuh, mana-mana jumpa taik bintang, kita tak ada jumpa kita taik bintang, tak cicap banyak. Tajuk lah benda, kan, percaya taik bintang boleh halal jin. Makna kalau kita faham lagu tu, isu dia bukan taik bintang, tak, semua perkara lah. Ikan buyu ke, kalau buah kat rumah jin tak masuk, tak berapa khurafat tu. Hari tu kan Ustaz tulis saya tanya, Ustaz Sarhan tu tepek di muka pintu, jin masuk. Jangan sebut nama tak. Ya lain mana. Tanya nama mana, bukan sunnah. Dia rasa kita rasa something. Ada orang tanya kita, kenapa dia tanya? Tak boleh kan ni? Kenapa dia tanya? Kenapa orang tanya kita? Kenapa? Bukan tak yakin. Bila kita mengaji Quran ni kan, kita rasa something. Dia rasa macam fitrah tu macam menolak, macam macam pelik, macam narut yang ni. Tak masalahnya dia faham lagu tu. Faham lagu tu. Ni fitrah kita tu betul dah. Anda pun rasa tak nak jawab pun tak sedap juga. Tanya sandal stand ke Maulana, tanya memang bukan sunnah. Saya pergi hospital kan, kita ada bukit kat Jabak, hospital bukit Ayu. Besar, dia potong stek besar, tepek muka pintu, itu dah masuk Jabak. Perjanjian dengan jin juga? Juga. Sebab perjanjian dengan jin juga? Selama? Bukan sunnah tu. Dia besar lagi. Kat
Dah tu kecil yang ada Bukan sunnah. Tapi ada pintu. Cara dia hidupkan Quran dia. Sunnah hidupkan Quran. Bahaya. Hidupkan Quran. Tak kira lah. Hidupkan Quran kau. Baca Quran. Ataupun mengaji makna dia. Menghayati makna dia. Hidupkan Quran. Jangan jadi Quran sebagai kuburan. Itu kan hadis Nabi. Jadi bila Quran tu jadi. Atulah ni anda buat kajian kan ni. Budak-budak. Betul. Macam mana? Latihan satu. Banyak dah buat. Ha? Kalau siap. Beritahu kita. Sebab latihan dua. Anda tak bawa. Anda tak tahu. Tak siap lagi. Biarlah. Kita duk fikir takut siap. Dan kalau contoh PKP tak boleh keluar. Lepas duduk saja tulis tu. Dia menghilangkan stres. Ada kepada budak tu kan. Bila waktu tulis, ya tulis budak-budak Oh, lepas tulis tu. Dah ha. Berapa molek lagi lah. Patut dia baca, dia tak ada masalah lah sikit dia. Ganggu-ganggu dah. Dia baca tapi dia baca. Dia sebenarnya konsep tak apa dah tak tu. Konsep asal rawatan ialah jiwa kita ni tumpuan ke mana? Ke sampah ke madu. Tu ya. Kalau tumpuan kita ke sampah, barang bukan madu, mana otak kita fikir khaya bukan penting. Pergi masuk. Jadi anak saya ni buat anak nak sebel budak-budak ni buat kena je sabar lah. Jadi anak suruh orang tulis, kok masuk kosong tulis. Jadi jin tak boleh nak ni. Dia sebenarnya otak ni bila tumpu ke Quran, jin tak boleh nak kat tak boleh. Tiga, saya adalah loyak suruh tulis tu kan. Dia kata dia tak boleh nak tulis. Dia tak. Siapa dia? Adalah. So tulis. Memang pokok sabar dia memang apa tu? Dia lengok macam alasan tapi dia kata dia tulis dia lawan. Tulis lama baru dia kalau tak biasa tak boleh. Pasal sana kita kat rumah kan. Payahlah ustaz dengan TV dengan anak dengan cucu nak tulis lagu mana. Budak-budak dengan dia satu kelas kat tulis lagu. Jadi semangat orang banyak lah. Jadi dia nak saling bersaing lah. Kalau kita ni kadang-kadang nak balas dengan kucing. Tak saja je nak kata sebagai nak supaya masa kita ni ada manfaat tu. Kalau macam baca Quran, kalau macam dia pandai tu. Dia pandai baca macam tak berapa lah. Tak apa dah. Tak sekurang-kurangnya. Macam mana? Dia tak bagi kelas kita dah. Seorang tak. Sekurangnya makna tu kawan dia. Tengok makna. Dia takkan mungkinlah kemungkinan dia takkan sepaham sikit masuk kelas. Tapi sekurang-kurangnya banyak benda dalam Quran tu kan. Mana ada kalau kita baca saja. Tak ada baca saja. Baca manfaat mesti ada satu. Bila budak-budak ni buat setiap ayat, dia kata dia galik ustaz nak baca. Dia jadi macam contoh kalau kita yakin mana kawan ni baca dengan tulis. Kalau anak kita baca tak baca. Hak ni tulis. Mana kita yakin baca sungguh. Hak tulis lah. Sebab tulis kau pun dia baca. Nak tulis tu dia kena baca. Betul tak? Baca. Kita yakin tak dia baca? Sebab tak ada tulisan, tak ada bukti. Tulis ni bukti dia baca. Macam kita pun. Kalau semuka baca. Kita pun tak yakin kita baca kedok. Betul tak? Baca semuka. Ya, baca kedok, kita tak baca. Kita sendiri tak yakin kita baca. Tapi tulis, mak baca sungguh. Nak kawal diri yang ni. Okey, sikit lagi. Lepas tu dia kata, bila Allah ni kaya gitu semua. Dan Allah dan dia punya belaka. Suka hati dia nak bagi siapa-siapa. Banyak mana. Dalam kata duniawi ni Allah tak pilih. Tak ada neraca. Pada orang ni, kerana kes dia takut bagi banyak sikit kes dia ni tak takut bagi sikit Tak ada lagu tu. Tuhan bagi belaka. Lepas tu tengok orang yang kadang-kadang bertakwa, kaya ada. Orang bertakwa, susah ada. Orang bertakwa, susah apa tu? Apa tu? Dari sudut orang kafir ada kaya tak? Orang kafir ada miskin tak?
Ada. Orang beriman pun ada kaya, orang beriman pun ada miskin. Tuhan tidak tak special. Sebab ada orang dalam surah Al-Fajr, bila dia senang dia kata Tuhan sayang saya. Sebab apa? Alamak saya senang. Mu susah, Tuhan tak sayangmu. Bukan lagu tu, Tuhan kata. Tak betul. Kalla, bukan lagu tu. Bukan senang alamat Allah suka. Mu senang Allah suka. Buat jadi belaka. Kedai ni jadi, kedai ni laku. Oh, Tuhan sayang saya. Mu buat tak laku belaka. Oh, Tuhan tak sayang. Ada orang-orang buat nilaian lagu tu, ukuran lagu tu, neraca dia. Banyak lah. Kalau dia kata dua masalah orang tak mengaji Quran. Pertama, masalah yang berlaku. Yang kedua, sebab. Kan? Kesan dia tak mengaji Quran tu. Kan? Tanya dia, kenapa dia kalau tak ada, kalau tanya dia, kenapa dia kalau tak ada bermasalah? Dia tak kata sebut Allah Ta'ala. Dia sebut duit. Dia sebut kalau tak ada kerja tak masalah. Kalau tak ada duit, masalah. Dia tak kata tak ada Allah tak masalah. Tak kata gitu. Dia sebut benda lain. Makna dia dalam dia sebut mulut tu sebut Allah Ta'ala. Tapi dalaman tu lebih kuat mengatakan duitlah selesai masalah dia. Kerjalah selesai masalah dia. Kalau duduk dunia tak mengaji. Kalau dia mengaji, walaupun dia bekerja, zahir serupa je. Cari duit juga. Kan? Bekerja juga. Tapi dia kata siapa dia sama-sama kita. Allah Ta'ala lah. Dia akan kuat. Allah. Itu beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Lepas tu dilema orang tak mengaji ni. Sebab dia tengok, kenapa dia tak mengaji? Dia tengok orang yang orang yang tak peduli mana wahyu ni bersenang juga. Tu ujian buat dia. Orang tak peduli mana wahyu ni boleh selesai masalah juga. Boleh sihat juga. Boleh bagi. Boleh menikmati juga. Boleh pergi sana pergi sini juga. Sebab atakih itulah dia jadi kuat alasan tak mengaji tak apa. Ujian yang buat. Itulah satu hujah. Tuan ambil tahu manusia ni sampai mati tak mengaji. Dari bila je buat barang betul. Dia suruh zahir. Orang mengaji tak mengaji serupa je. Orang mengaji pergi makan. Orang mengaji pergi cari sayur. Orang tak mengaji cari sayur. Orang mengaji bekerja. Orang tak mengaji bekerja. Orang mengaji ada supermarket. Orang tak mengaji ada supermarket. Orang tak mengaji ada kereta. Orang mengaji ada kereta. Orang mengaji ada kereta mewah. Orang tak mengaji ada kereta mewah. Beza dia kepahaman, dalaman saja. Tuhan bukan kata masuk bila ngaji ni, kena jalan kaki bawa naik kereta. Kan? Adapun duduk bawah pokok lah, bawa ada rumah. Bukan begitu. Cara zahir serupa je. Beza dia sudut apa? Kepahaman saja. Kepahaman mengatakan dunia ni keperluan. Akhirat ni maksud. Tapi orang-orang yang cari dunia, yang tak mengaji wahyu, dia kata dunia ni maksud. Akhirat ni belakang kira. Kan? Dia satu ya. Kawan ni cari duit, kawan ni cari duit. Kawan ni susah, kawan ni susah. Kan? Jadi dia kata ya bersutu. Dia melapangkan rezeki orang yang dia kehendaki. Orang kehendaki tak kira siapa. Fir'aun Allah kehendaki Allah bagi lapang. Senang. Yang senang ada senang. Mana kalau kaya-kaya ni, hak beriman ada, hak tak beriman ada tu lagi. Hak sempit, hak beriman ada, hak kafir ada sempit. Wayak dia ni sempit. Kenapa? Sebab Tuhan tahu hak mana lah yang layak bagi dia. Hak ni layak sempit, hak ni layak senang. Kalau dia ni bagi senang, marok dia. Kalau bagi senang kat dia, dia akan tanya orang lain contoh. Tu bagi senang kat dia. Ada hikmah-hikmah sebalik yang kita hamba ni tak tahu. Allah Maha mengetahui. Innahu bikulli syai'in alim. Sebab Allah tahu. Macam kita tak, kalau ada 10 orang tak,
Adakah 10 orang anak tu kita boleh harap belaka? Hak benda yang kita nak bagi. Bahagian dapur, kita tahu siapa boleh harap. Kan? Bahagian ni kita tahu siapa boleh harap. Kita ada 5 orang anak. Kita tak pandai buat kereta. Adakah 5-5 ni kita boleh harap buat kereta? Atau boleh harap juga, tapi hak ni kalau naik dengan dia. Kan? Sakit perut naik dengan dia. Kita jadi wapet belakang dia naik dengan dia. Kawan kalau ni nampak tenang sikit. Kita tenang naik ni. Dia ada selera kita tu tak? Kawan ni kalau naik dengan dia kan 2 jam jadi 3 jam. Kan gitu tak? Mana kita ada yang kita kenapa kita bagi kawan ni? Satu benda kenapa kita bagi kawan ni? Sebab kita tahu dia ni sesuai sini. Ini sesuai sini. Macam anak kita contoh tak? Kita tengok cenderung mudah ngapa sikit, kita hantar sini. Biasanya kadang-kadang kita tengok orang ni minat ni sikit, kita hantar sini. Ada satu hamba Allah ni, dia murid kita lah, kira orang kat besar tu, orang kaya juga lah. Dia ada kilang. Anak dia mengadu, anak perempuan belaka. Ada hak ngaji Tanah Merah, ada seorang tempat, tapi mungkin tak kenal tak. Tempat dah buka, tengok muka kenal kali kakak. Semua barangkali dia nama mungkin tak tahu ramai kan. Nak ingat belaka, kalau muka kenal, kadang-kadang setengah orang kenal. Anak dia tahfiz seorang, doktor seorang. Hak dia ngaji suruh jadi kerja dengan ayah dia, jaga kilang seorang. Hak kerja kilang nak sulung. Hak doktor seorang, hak ni seorang. Jadi dia mengomel dengan ayah dia. Kita nak doktor apa tu, hak tu boleh jadi doktor, kita ni doktor juga. Ayah kata kalau doktor belaka payah kata. Biar seorang hak kilang. Cara fikir ayah tu kadang-kadang kita comel juga. Tapi nak kata tengok ayah ni tengok mana sesuai. Takkan semua ke hospital. Cara fikir dia, ayah dia macam sungguh dia. Mak dia cerita. Tapi nak kata mana cara kita tengok tu, hak mana tengok. Dan ni susah mana. Kadang-kadang tak. Allah Ta'ala lagilah. Hak mana sesuai senang, dia bagi senang. Hak mana susah, kalau senang lagu ni dia bagi susah. Bukan susah semua. Bagi susah dulu kadang-kadang, atau bagi senang dulu. Jangan saya gini. Pendek sangat ayat ni. Dalam Quran dia ada 3 ayat yang menyebut ulul azmi. Salah satunya ayat ni. Apa dia ulul azmi? 5 nabi yang paling kuat kesabaran dia dan paling kuat keazaman dia. Paling susah, paling sabar. Sebab semua nabi ni susah belaka, sabar belaka, tapi hak paling 5 ni, siapa kena sebut 5 nabi ulul azmi satu-satu? Muhammad tak? Nabi kita nombor 2 Isa, Ibrahim, Isa lagi, Musa lagi, Nuh. Ini 5 ni. Nabi Muhammad nak auhayna ilaika. Ka tu Muhammad. Lepas tu Nabi Ibrahim ada tak? Musa ada tak? Isa ada tak? Nuh ada tak? Ada belaka 5. Dalam Quran 3 ayat. 3 ayat. Dalam satu ayat tu ada 5 ulul azmi disebut. Dia mensyariatkan, dia menetapkan. Sebab dia boleh tetapkan. Dia yang menentukan. Kena ni. Kena ni Allah dan Nabi yang boleh. Nabi pun bukan dia tetap, dia tukar baca ya.
menyampaikan apa yang telah Allah tetapkan. Dia menetapkan untuk kamu dari pegang agama. Sebab agama ni ada dua, dari pegangan dan cara hidup. Agama ni pegangan dan cara hidup. Maksud pegangan tauhid. Makna semua manusia daripada zaman Adam lagi sampai hari kiamat, kalau merujuk kepada pegangan ni, yakni tauhid, serupa je. Tak ada beza kabut. Jadi din ni lebih kepada apa ni? Lebih kepada pegangan. Sebab apa? Sebab nak kata serupa belaka. Hak beza apa? Hak beza cara hidup ni. Hak luaran ni. Ada beza sikit. Sikit je. Asas dia sama. Semua Nabi ada semayang. Kan? Semua Nabi ada semayang. Semua hak beza apa dia? Cara taubat mungkin beza. Musa cara taubat dia bunuh diri. Bunuh diri dia. Atau bunuh orang. Atau bunuh orang lain. Dia ada perangai. Tapi Muhammad, astagfirullah. Cara sebelah binatang, serupa je. Sebab tu Arab Mekah ni dengan ahli kitab dengan Arab Mekah ni bab 11 ayat, bab sebelah binatang ni, cara sebelah tu semua cara betul dah. Semua cara betul, cara sebelah. Cuma tinggal lagi dia sebelah tu niat ke apa. Betul ya. Cara sebelah betul dah. Dia tahu cara sebelah yang betul. Hak mana kena butuh, dia tahu. Arab Mekah. Sebab dia turun temurun daripada nama Nabi Ibrahim. Dia mengaji tajuk tu. Cuma ada tambah sikit. Arab Mekah ni dia makan bangkai. Hak tak sembilan pun makan juga. Darah dia makan. Jadi larangan-larangan ni, makna zaman Jahiliyah orang dah buat. Dia makan beku-beku darah beku ni. Walladhi awhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepada engkau. Sebab apa kita kata merujuk pada pegangan tauhid? Sebab tidak boleh berbeza. Tak boleh beza ni pegangan lah. Kami Allah. Dengannya bihi Ibrahim, Musa, Isa. Gambar dia. Ni dia punya mana? Dia punya semua nabi dia kacau lagu ni. Tegakkanlah agama, yakni pegangan. Tegakkanlah agama, yakni pegangan tauhid. Wala tatafarraqu fi. Janganlah kamu berpecah belah padanya. Jadi sebut tauhid ni kadang-kadang sebut contoh Hanif. Arab Mekah sebut Hanif. Hanif ni makna serupa dengan Muslim. Arab Mekah dia mengaku dia Hanif, dia Muslim. Tapi mulut ni Tuhan tak ambil kira lagi. Manusia je Tuhan benar ambil kira. Sebut Muslim. Tapi kat akhirat bukan lafaz yang menentukan kita Muslim ke tak, tetapi ialah pegangan dalaman tu. Nak menentu kita selamat tak selamat ke surga ni dalaman kita. Lafaz Allah tak ambil kira.
Manusia yang Allah sabitkan. Sebab manusia tak tahu dalaman manusia. Dia tahu zahir je. Kalau seorang tu Muslim, boleh kahwin dengan dia. Seorang tu mengaku Muslim, kalau dia mati, kena sembahyangkan dia, kena kafankan dia, kena tanam kubur Islam. Tu manusia. Tapi ke akhir esok, Allah tidak mengatakan seorang Muslim berdasarkan mulut, tapi berdalaman. Sebab Allah tahu dalam kita. Tapi kalau kita ni sebut Muslim, dalaman ni sebut orang kafir, ya, Allah yang cara orang kafir. Dia tengok, puja tu biasa juga. Puja benda juga. Percaya juga benda-benda khurafat, macam orang kafir. Orang kata orang kafir, orang tak kata orang Islam. Hak tu kita takut tu. Hak tu kita main mengaji ni, walaupun diancam COVID-19 ni, mudah-mudahan tanah merah ni selamat. Lepas tu tak apa tadi kita dah jawab tu. Kita jawab, kita pun takut. Macam mana nak? Nak main nak ni ke? Kalau bila Kak Mat tanya umur dalam gelah ni start sikit. Anda kata fitrah takut ni. Nak kata takut berlaku. Kalau Kak Mat takut, saya pun takut. Takut berlaku. Cuma kita jaga undang-undang kan. Lepas tu banyak istighfar. Bila Allah kata tauhid, yakni luar biasa Allah saja, marah tak syaitan? Syaitan ni nak ajak puak manusia ni duduk sekali dalam neraka. Jenuh dia pujuk merayu lah. Sampai orang Melayu kita ni puja pantai, syaitan punya anggaran, puja semangat, puja mambang, puja jin, Melayu dibawa heret lagi. Tiba-tiba ada orang nak cakap tajuk Allah saja lah biasa. Dia marah tak? Marahlah dia. Bila dia marah, dia boleh buat geng-geng dia marah juga. Yang dah ibarat macam dah dia guna benda tu untuk cari makan, marah dia. Sebab tu kalau kita dapat hasil makanan daripada benda salah tu kan, dia jadi racun. Kita tak fikir dah. Kawan yang beritahu kita ni nak menyelamatkan kita. Kita fikir dalam kita. Otak kita ialah tersinggung. Bukan mikir. Dia tak boleh fikir dah. Dia tersinggung. Padahal Nabi datang nak menyelamatkan Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tersinggung tu sampai tak apa. Okay, Nabi ni dah bawa masuk hospital belakang ni kan? Nak kutip belakang. Haknya situ semua masuk hospital nak ubat. Dalam tu ada doktor, dalam tu ada alat-alat. Kat luar ada alat. Hospital ni saja ada. Waktu Abu Jahal, Abu Lahab ni, dia lari daripada hospital. Ibarat gitulah. Lepas tu ke sekadar lari, dia nak bakar hospital. Nak lock gi ke? Lock gi tak? Lock gi tak? Lock gi. Nak lock gi ya? Lock gi tak lock gi? Nak biarkan dia buat lagu tu? Bolehlah kita tembak dia. Sebelum dia nak pegang dia, kalau tak tembak dia, habis terbakar hospital dengan doktor-doktor mati. Boleh dia tembak dia, nak selamatkan lain. Itulah maksud jihad. Bukan kena buat nanya ke orang. Orang nak buat nanya kita. Tapi kalau dia berhenti, contoh, dia berhenti daripada nak bakar hospital, kita kena masuk dia, rawat dia pula supaya dia selamat. Tengok Islam. Mujuk lah. Kamu buatlah lawan Nabi Taubatlah. Kalau mu terima taubat, Allah ampun dosa kamu, syurga dapat. Mu nak lawan lagi ke? Untuk sedah kita. Alhamdulillah. Jadi maksud asal agama nak menyelamatkan orang ni. Kalau orang tu nak bakar hospital tapi dia tarik diri, tak payah dia tak bakar, tak boleh tembak dia. Kita kena masuk hospital, rawat dia, biar dia selamat juga. Orang nak bakar kita masih ada perasaan nak selamatkan dia. Tapi kalau dia dah kat dalam tu, tembak. Itulah jihad. Jadi dia kata amat berat, kabura. Berat ni berat dia sudah apa? Rasa diganggu. Jadi gini, racun ni, barang bukan wahyu ni racun. Bila masuk dalam jiwa kita, ubat ni menyelamatkan.
Ubat ni menyelamatkan. Ubat bukan menghukum. Quran bukan turun untuk hukum. Quran turun untuk ubat semua manusia. Sebab manusia ni selamat. Tapi kalau orang ni racun dah sampai tahap kritikal, dia terima ubat ke dia lawan ubat? Dia akan lawan ubat. Dia akan sampai tahap nak hancurkan ubat tu. Kalau dia marah. Padahal ubat ni bukan untuk dia, untuk orang lain sama. Dia kata apa? Ubat ni buat masalah. Kerja dia nak bunuh orang. Ubat ni kerja nak bunuh orang. Jadi kalau ada orang kata orang mengajar tauhid ni nak halal darah orang, kita kena faham ini bukan hakikat ni. Kau dipanggil provokasi daripada orang-orang yang tersinggung. Sebab orang cerdik dia pun tak tersinggung, dia mikir barang nak selamat kita, apa kita lawan. Alhamdulillah lah kita mengaji. Orang cerdik lah tu. Orang tak cerdik ke orang tak cerdik? Orang sedap-sedap hukum orang. Dia sebenarnya perkataan bukan menghukum tu hakikat. Kita faham, perkataan tu perkataan provokasi. Dia nak pengaruh orang, jangan dengar dia. Hakikat dia ialah ubat. Kadang-kadang kita pun terujar dengan perkataan tu. Kita tak baik. Mengaji Ustaz Razali ni, dia nak hukum orang ni salah, orang ni salah. Kita faham, ini perkataan tersinggung. Kita kena cantik. Sebenarnya bukan hakikat tu. Hakikat dia ialah ubat tidak pernah bunuh orang. Ubat kerja dia nak ubat orang. Betul tak? Tapi kalau orang tuduh ubat ni nak bunuh orang, orang ni orang yang tahap kritikal, bermasalah. Macam tadi dia marah dia kata ubat nak bunuh orang. Bila pula ubat nak bunuh orang? Ubat nak rawat orang. Dia mati tak apa, asal orang selamat. Ubat ni, doktor dia mati asal orang selamat. Doktor berintegriti lah. Tengok doktor lah ni, kita tengoklah COVID-19 ni tu faham. Kalau kita nak kerja jadi apa tu, jadi sukarelawan, kita tahu duduk saja jadi sukarelawan lah. Dia mati dalam tu. Nak kau kita? Nak tak? Kata kami Tanah Merah ni sukarela, jadi sukarelawan untuk jaga apa tu, sakit-sakit kat dalam dia. Tak dalam. Nampak tak? Nampak tak? Sebab mana dari segi agama kan, sama juga. Kita nak cakap macam Ustaz cakap ni, tapi nantikan bagai dengan saudara kita nak perasaan. Tapi kita kena tahu, kita kena jadi orang yang jangan terlalu jangan termakan dengan provokasi lagu ni. Nyanyi kita, kalau kita mari lama dah betul akidah kita, dan kita terdengar provokasi macam mari ustaz ni yang macam-macam orang Yahudi kan, siapa jumpa Muhammad? Jibril. Jibril tak berkenal mana kita kan. Bagian kita minat Mikail. Mikail minat sikit. Mikail ni bagian rezeki. Faham tak? Jadi kita passion orang Yahudi ni yang kena penyakit kita. Ustaz ni sikit syirik. Ini perangai Yahudi ni. Sebab dia tak kenal ke Jibril. Jibril ni sikit arahan. Dia tak kenal. Dia minat apa? Mikail. Mikail apa? Mikail ni rezeki. Bagi rezeki ya. Jangan penyakit orang Yahudi kena kita, jangan. Ustaz ni sikit syirik, neraka kekal abadi. Ada tak penyakit lagu tu? Ada. Anak kelah-kelahan ni ada tak? Syirik. Kalau semua masuk neraka, siapa nak masuk surga? Dia sebenarnya tersinggung. Hak kecil siapa dia? Tak bohong. Dia marah kita. Kita nak menyelamatkan dia, tak nak macam mana. Orang sakit dengan susah sikit. Dia mari kelas kita gini. Dia depan. Dia nak ngaji bahasa Arab. Kita nak sentuh belaka. Kata ustaz jangan sentuh belaka. Bahasa Arab sudah. Orang tak kenal ustaz sentuh belaka.
Ada beritahu dekat pelajar kita. Oi, oh. Kita berkenal ustaz. Jangan layan. Kita nak ustaz sentuh belakang tauhid. Kita tauhid. Orang cerdik lagu tu. Dia tauhid kita sentuh tauhid akidah dia. Kena kat dia. Dia kata ustaz banyak orang tak suka ustaz ngajar belakang, ngajar sentuh tauhid atau tauhid. Bahasa Arab sudahlah. Ada ni pengalaman kita ni. Dia kata ustaz ni, dia kata tu salah. Sebenarnya bukan itu, bukan tajuk tu. Tersinggung. Orang cantik mikir. Dia isu dia tersinggung. Macam Abu Jahal tersinggung. Sebenarnya Nabi nak menyelamatkan Abu Jahal lah, tapi tersinggung. Jadi tersinggung tak semaya. Jadi ada pasien-pasien ni tak minat lah. Jibril, Mikail tak sikit. Nak ustaz kita. Dia nak ustaz jangan sentuh. Jangan sentuh langsung kan. Syirik yang sentuh. Kalau tak sentuh, kita nak pahala mana? Jadi kita kena kenal pasien-pasien jenis lagu ni penyakit. Yang kita jadi kita angkat kaki tak baik. Nanya oleh kita lah. Faham tak ni? Jadi kadang-kadang orang tahu ni, orang syirik ni dia sebenarnya perkataan tu perkataan provokasi. Dalam Facebook ada banyak. Dia kadang-kadang dia tak bagi orang dengar ustaz dia kacak dia kata ustaz dia gini. Ada semua tuduhan belaka tu. Kalau kita ngaji dengan ustaz tak ada serabut pun. Luruh kata. Dia cakap tu daripada mana dia dengar tau? Dia daripada orang juga. Dia bukannya dia tahu dia dengar sendiri, dia bukan ngaji sendiri. Orang cakap tak, jangan ngaji kau ni tak betul. Dia pun tak mengaji. Lepas tu dia sebab pula. Padahal dia sendiri tak orang ngaji dengan kawan ni. Ini perangai Yahudi. Dia salah faham. Jangan jadi salah faham. Salah faham ni masuk neraka abadi kita. Biar kita buat tahqiq. Kalau tak betul tak mana, tak salah tak mana, kita tafsir, tuduh kita dengar sendiri. Kan? Kalau sepuh Quran kita tak terima, tak sepuh kita tafsir. Kita jadi orang cantik. Kita buat selidik sampai habis licin. Jangan dengar bulat-bulat, telah bulat-bulat jangan. Waktu metod telah bulat-bulat ni membahayakan. Orang kata terima. Kita tak takut. Kita tak pernah dengar sendiri. Lepas tu kita sebar pula. Lagi penyakit jenis tuduh-tuduh ni. Ustaz kena penyakit tu. Jangan kita telan. Kita dengar sendiri. Selidik sendiri, pergi sendiri, check sendiri. Aku nak tahu betul tak betul. Hak kena jadi masa kita sendiri ni. Kalau kita padahal kita sendiri tak boleh tengok. Takut apa? Setiap barang ni kita nak cakap kena ada bukti. Dari mana-mana. Kecuali lah dia kata ini betul, kena saya kata betul. Kalau awak tak telah bahaya. Paksa orang terima, mana boleh. Kan? Kalau orang ni kalau dia jual barang, dia bagi bukti, dia bagi ni, kita tak bimbang. Bukan ada paksa beli pun. Apa takut? Nak terima, tak terima sudah. Kan? Dia kata ma tad'uhum ilaih, apa yang kamu ajak kepadanya, iaitu tauhid. Memang payah. Tapi Allah ni dia maha tahu siapa yang layak. Kadang-kadang orang tua, orang rumah baca tak boleh tahu ni. Dia boleh terima. Badui ni ngaji tinggi mana, harta banyak mana, Badui dia boleh terima hak Nabi. Nak kata Abu Jahal ni, dia sudut Badui ni jauh beza lah. Abu Jahal ni orang cerdik, orang bandar, orang intelek, tapi disebabkan degil dia tu tak sih. Orang Badui boleh terima. Orang bukan tengok dia sudut zahir, orang tengok ketulusan. Kerana orang ni telus, Allah pilih dia. Nak cari kebenaran, nak kepada kebenaran, Allah pilih dia. Orang tak telus, tak sombong, Allah tak pilih dia. Tak usah siasat langsung segabut. Dengar orang kata, percaya selalu. Ngaji lah dulu, tengok metod kan. Jadi kita kan rasa setuju sebab apa? Selama ni metod kita telah bulat-bulat. Bila orang ajak metod selidik, hak tu sepatutnya. Bukan suruh biasa orang sesat ni, dia suruh telah bulat-bulat. Betul tak? Telah bulat-bulat, jangan telah bulat-bulat.
terima. Mana kalau orang ragu-ragu, dia marah. Tapi dia cuma orang kata selidik dulu, nak terima selidik, jangan terlalu mikir dulu. Kalau jelas ambil, tak jelas jangan ambil. Hak ni memang tak betul. Siapa aja kalau memang tak lagu ni, kita orang yang apa tu yang berfikiran waras ni kata, hak ni betulnya. Mana ajar orang selidik, jangan terlalu bulat-bulat. Mikir barang jelas terima, tak jelas jangan terima. Kalau ada tulisan terima, tak ada tulisan jangan terima. Ngaji yang sama pun, kalau memang tak lagu ni, kita tak bimbang. Betul tak? Hak ni benda tak jelas, orang telang. Macam mana? Macam paksa kahwin orang tak kenal. Macam mana? Mak ayah kita paksa kahwin. Kahwin dengan dia. Saya tak kenal dia. Kahwin juga. Nak kahwin? Contoh tak? Gitu sama lah. Kita tak kenal, kita tahu lagu mana, paksa kahwin. Tak boleh. Tak suruh. Kita kena kenal dulu, kena tahu latar belakang dulu. Ada asal-usul kedok, barang jelas kedok. Allah pilih kepadanya orang yang dia kehendaki. Kepada apa ni? Kepada wahyu. Kepada tauhid. Walaupun orang syirik, contoh. Tapi dia ni telus. Allah pilih dia. Orangnya punah hasad. Tapi dia telus. Dia ada ketulusan. Allah pilih dia. Bukan makna asal macam mana. Dalaman tu telus. Allah terima dia. Rangkat darjat dia. Wa yahdi, dan memandu kepada tauhid orang yang hati inabah. Ni man yunib. Inabah, ingin kembali kepada kebenaran, ingin mengetahui kebenaran, ingin cari kebenaran, ingin mencari hakikat kebenaran. Jadi bertuahlah orang yang jiwa dia jiwa telus menerima, jiwa mikir, bersedia untuk dengar dulu. Lepas tu hati buat pilihan. Tidak telah ulat-ulat. Tidak dengar sana dengar sini, kita nak dengar sendiri. Orang kata sesat tak sih. Orang kata kita nak dengar sendiri, sesat ke tak? Contoh tak? Orang cantik lagu tu. Ni jenis orang kata tak telah ulat, saya bawa pula. Guna nama ni pula, kesian kadang-kadang. Tapi kawan tu mudah-mudahan Allah beri kesabaran ke dia lah. Dalam masjid pula kata mak dia, ayah dia. Padahal tak ada tuduhan semata-mata. Nak sebut nama lah. Tapi orang tu kita kenal. Jaja nama ayah dia, jaja nama mak dia, padahal tak ada kata segabut. Sebut nama tokoh, lepas tu buruk kau tokoh dalam masjid. Allah, kesian lah. Pribadi Kita kalau kita contoh tak, kalau Prof ni tak terhati, kita kesiankan dia. Kita doakan dia selamat. Sebab kita tak serau pribadi. Barang tu biar hilang. Sebab barang tu bahaya. Orang biar selamat. Kita tak sentuh. Kalau contoh, kalau kita sebut ni, tujuan dia dah patuh keluar. Kita nak orang tu selamat. Kalau dia sedia jumpa kita beritahu je lah. Dia tosih, dia terananya dengan pahaman tu. Kesian ada nanya ke dia. Tapi barang kita tak hilang. Dia kaedah kita nak kita nak pukul ular. Ular biar mati, tongkat jangan patah. Selalu. Kita nak barang, sesat tu biar mati. Orang kita nak selamat. Faham tak? Tak bomo. Kita bukan nak lawan tak bomo. Barang tak bomo aja tu, kita biar mati dalam masyarakat. Tak bomo biar balik dengan selamat. Tak bomo biar jadi ustaz satu hari nanti. Tu kau jadi ustaz pula, ngajar baru betul. Kita tak lagu tu. Kaedah kita nak barang, nak ular, kita nak mati, bahaya ular ni. Tapi tongkat jangan patah. Kaedah Kita bukan serang dengan orang-orang dia. Orang dia boleh tukar A ke B ke C. Barang tu kita tumpu ke barang ni. Barang ni siapa-siapa jaja tak betul. Orang boleh berubah. Barang dia takkan berubah. Kalau tak betul lah. Syirik boleh berubah jadi betul. Syirik boleh berubah jadi betul tak? Takkan. Sampai apabila syirik ni tak betul. Orang boleh berubah daripada syirik kepada tauhid. Jadi kita tekan barang. Orang untuk kita doa mudah-mudahan boleh balik dengan selamat semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.